keluar, tu tanda syukur dia kepada Allah. Betul? Dia kadang nama akal keluarga, tahu lah bagilah seekor, tahun lepas bagi seekor, JK surau tanya lagi, tahun lepas bagi seekor, tahun ni nak jadi nak bagi, bagi, kata, tahun ni 2 ekor, tambah pula 2 ekor, seekor kebau, seekor lembu, macam tu. Kita kadang tak nak korban, tak mampu lah ustaz. Astro full package boleh bayar, handphone ni ajak tukar, sport rim ni ajak tukar, boleh. Apa masalah satu bahagian tak boleh masuk? Kan? Itu soalan dia. Masuk tu kan. Saya itu siap masuk kebau seekor dekat Limbang. Limbang kebau murah daripada lembu. Kebau 5,500 di Limbang. Saya ambil, saya pun ambil lah. Saya sumbang kat satu sekolah tu, bagilah. Ya, masuk. Allah Ta'ala akan lipat gandakan. Allah Ta'ala suruh kita syukur. Ingat Allah banyak-banyak. Malam ni yang datang, bukan semua yang datang niatkan Allah. Bukan semua. Ada tu datang selfie, ada tu datang aku nak tengok lah muka dia, dapat tengok dia lah. Ada orang tu datang, ada makan tak? Ada orang datang tu yang fikir, itu fikirnya. Ada tak? Ada. Ada kan? Ada. Dah siap dah makanannya? Kalau dah siap, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak diucapkan kepada tuan pengurusi acara, bahagia Tuan Imam, Tuan pengurusi surau, Tuan Imam, barisan jawatan kuasa surau kompleks Kerau. Seterusnya tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, tak dilupakan yang berusaha Tuan ASP Zulkifli, Ketua Bahagian Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Komuniti PDRM Daerah Raub. Masih Tuan sibuk-sibuk datang Tok Penghulu dan Tok Ompek kan? Yang berusaha Tuan Zazali Harun, pengurus FGV wilayah Temeloh, yang berusaha pengurus ladang Kerau 4 Cik Faizal, ladang Kerau 2 Cik Razali, Cik Faizal ladang Kerau 4, pengurus ladang Kerau 3 dan pengurus kilang sawit Kerau. Semualah yang hadir pada hari ini. Terima kasih banyak. Syukur banyak-banyak malam ni dengan limpah dan izinnya Pak kita bersama-sama. Alhamdulillah malam ni ramai, luar biasa. Sampai keluar ramai. Ya, sampai keluar pun ramai. Yang meniaga pun ramai. Meriahlah malam ni, kan? Dengan topik dari Allah kepada Allah untuk Allah. Hidup kita ni macam itulah, kan? Teringat saya ada satu buku tu dikeluarkan, Hidup dengan Bismillah, kan? Hidup dengan Bismillah. Sebenarnya hidup dengan Bismillah ni nak ajar kita supaya memperbetulkan setting hidup kita, dan memperbetulkan setting dalam hati ni, niat hati kita ni kerana Allah. Semua benda kerana Allah. Sebab apa? Perkara yang kita niatkan kerana Allah akan beroleh pahala ibadah. Dan kalau tidak, dia jadi sia-sia. Kerja 20-30 tahun, akhirnya bila dah bersara baru perasan lupa niat kerana Allah. Rugilah dia. Dan sedangkan yang kerja yang kita buat hari-hari ni nak pula dalam bidang pengeluaran, kan? Bidang pengeluaran kelapa sawit misalnya, kan? Semuanya untuk kebaikan ummah, kan? Untuk manfaat masyarakat. So benda baik yang diizinkan oleh Allah cara kaedahnya dan diniatkan pula kerana Allah, dapat pahala ibadah.
Tapi kalau buat benda baik mungkin dapat pahala kebaikannya, tapi tak dapat tahap pahala ibadah tu kalau dia tak letak niat kerana Allah. Kan? Jadi alhamdulillah, malam ni kita cerita dari Allah kepada Allah untuk Allah. Hidup kita dalam dunia ni sementara. Kan? Itu sebabnya kadang-kadang dalam sementara tu kita seronok je, terlupa yang kita ni tak lama lagi ni. Macam sekarang kan, tiba-tiba 19 hari bulan ni dah masuk tahun baru Islam, kan? Iaitu masuk 1 Muharram. Dah bertukar daripada 1444 jadi 1445. Maknanya apa tu? Maknanya apa? Kalau 1444 dah tukar jadi 1445, maknanya apa? Mana nak mati tu susah sangat kan? Tak payah nak ayat bunga-bunga sangat kan? Begitu cepat masa berlalu. Tak ada. Makna dekat dah kita dengan kematian. Dekat dengan kematian. Cuba perasan tengok. Kadang batuk lagi banyak boleh bercakap. Tu tanda-tanda tu. Kalau kita buka kitab Mukasyafatul Qulub daripada Imam Al-Ghazali, dia gambarkan bagaimana Nabi Yaqub bertemu dengan malaikat maut. Malaikat maut selalulah dia datang ziarah Nabi Yaqub. Nabi Yaqub pun tanya, kau datang ni nak ziarah aku ke nak cabut nyawa aku? Malaikat maut kata, aku ziarah kau je. Sekali datang tanya, kau nak datang nak cabut nyawa aku ke nak ziarah aku? Aku nak ziarah kau. Sampai satu hari Nabi Yaqub kata, boleh tak aku minta tolong satu perkara? Kau khabarkanlah pada aku apa yang kau nak. Boleh tak kalau kau nak cabut nyawa aku nanti janganlah kau main cabut, bagilah warning dulu. Jangan kau risau wahai Yaqub, aku akan hantar paling kurang 3 utusan aku akan hantar pada kau. Mana 3 tanda lah. So setiap kali datang dia tanya, datang nak ziarah aku, nak cabut nyawa aku? Aku datang ni nak ziarah kau. Kau nak ziarah aku ke nak cabut nyawa aku? Aku nak ziarah kau. Sampailah satu hari, kau nak ziarah aku ke nak cabut nyawa aku? Sesungguhnya aku datang kali ni, aku nak cabut nyawa kau wahai Yaqub. Terkejut dah Nabi Yaqub. Kau kata itu nak bagi 3 tanda, 3 utusan. Mana dia? Aku dah bagi dah kat kau. Kau tak perasan ke? Apa yang kau bagi? Pertama, badan kau yang tegap sudah mula menjadi lemah. Dah ada belum masa? Badan yang kau yang tegap sudah mula menjadi lemah. Dah ada rasa belum? Dah, okey. Badan kau yang tegak sudah mula menjadi bongkok. Dah ada belum? Dah. Rambut kau yang hitam sudah mula menjadi putih. Dah ada belum? Dah. Kalau dah ada, standby lah. Dah tak lama dah tu kan? Tak lama dah tu, standby. Soalan bocor kan? Nak tunggu apa lagi? Kan? Macam tu lah keadaan dia. Dan Nabi sebut manusia yang paling cerdik adalah manusia yang sedar dia akan mati dan bersedia dengan kematiannya. Minta mati tak boleh, tapi kan, ingat mati pahala. Ya Allah, kau cabutlah nyawa aku. Ya Allah, tak tahan dah ni, cabutlah nyawa aku. Tak boleh. Itu tak boleh. Ingat mati boleh. Aku ni bila-bila boleh mati. Kalaupunlah kita sakit sangat dekat hospital, sakit tak tahan kan? Jangan minta mati, tapi kita boleh serah pada Allah. Ya Allah, seandainya hidup itu baik bagiku, kau sembuhkanlah aku. Tapi seandainya kematian itu baik bagiku, kau ambillah nyawa aku. Makna serah pada Allah. Tentukan kalau dah tak tahan sangat. Tapi Allah, kenapalah aku ni tak mati-mati ni? Aduh. Dulu dia yang minta panjang umur. Minta panjang umur, sakit. Itu masalah tu. Tu sebab kalau doa, jangan ya Allah panjangkanlah umur aku, panjangkanlah umur aku. Bukan macam tu doa. Doa tu biar lapik sikit. Ya Allah, kau panjangkanlah umur aku dengan segala kebaikan, dan murahkanlah rezeki aku ini dengan segala keberkatan. Macam tu. Panjang umur nyusahkan orang buat apa? Kan? Aduh, bila lah nak mati ni? Dia sendiri minta panjang umur. Kan? Iya, cakap betul. Kan? Jadi di Malaysia ni dah buat kajian dah. Manusia hidup di Malaysia ni kebanyakannya purata umur 60 tahun.
60 tahun. Kalau 70 tahun bonus, 80 tahun ekstra, 90 tahun gegar vaganza. Kalau 100 tahun, dekat pintu depan tu, yang pintu pagar masuk depan tu, ada satu tugu manusia tertua dalam kompleks Crown. 100 tahun. Saya jumpa dah. Hari tu, bulan lepas saya ceramah di Sarawak, di Kuching, kampung Seri Arjuna. Kampung tu jauh aja. Tak sangka kat Sarawak jumpa kampung tu ramai jauh. Ada seorang hamba Allah pakcik ni datang dengan kuliah saya. Umur dia 99 tahun. Steady dia. Dia kata, Ustaz, saya 99, 2 bulan lagi nak 100. 2 bulan lagi. Mana ni tinggal sebulan lagi nak 100. Saya tanya dia makan apa? Tempe. Kau sanggup makan, kau makanlah tempe ni. Kan? Saya tak jauh sepenuhnya. Saya half-half. Ya. Jadi Allah anugerahkan manusia pelbagai nikmat yang sempurna, sama ada zahir atau batin, guna Allah memerintahkan kita supaya bersyukur kepadanya. Dari Allah kepada Allah, untuk Allah. Allah bagi nikmat supaya kita bersyukur. 3 benda je Allah Ta'ala akan tanya mati esok. 3 perkara. Pertama, nikmat. Nikmat apa Allah Ta'ala akan tanya? Nikmat umur. Dia pun tanya, wahai Razali, bukan nama sebenar. Wahai Razali, kau hidup dulu umur kau berapa tahun? 70 tahun Allah. 70 tahun kau habiskan untuk apa? Allah Ta'ala tanya. Wahai Zulkifli, bukan nama sebenar juga. Dia tanya nikmat muda. Masa muda dulu buat apa? Aku enjoy ya Allah. Contohlah. Kan? Allah Ta'ala tanya. Yang ketiga, nikmat apa? Nikmat ilmu. Nikmat ilmu. Dapat ilmu ni kita pertama amalkan ke tidak, kedua kita sebar panjangkan ke tidak. Kan? Semua Allah Ta'ala akan tanya. Begitu juga yang keempat, nikmat harta. Dari mana dapat harta, ke mana dibelanjakan pun Allah tanya. Kau ada duit dulu, kau belanja tak? Kau belanja takkan kawan kau makan? Contoh-contohlah. Ada tak kau sedekah bagi makan dekat sahabat-sahabat, saudara mara, ada tak? Kadang ada orang kaya tak boleh tumpang. Kan? Macam tu. Kan? Kau kata kau menghargai orang luar datang tetamu, tapi kau siap tak kat ikan patin untuk dia? Contoh. Contohlah kan. Kau setakat mihun tak payahlah. Macam itulah ayat dia kan. Macam itulah. Mesej jelas tu kan. Jelas tu kan. Contoh. Gua saya dah makan aja risau. Saya dah makan patin, puas tu makan. Semalam makan kat Lipis, tadi makan kat Raut, settle. Tak ada masalah. So malam ni kalau dapat kudak-kudak pun tak apa. Tapi kalau hidang juga, saya insya-Allah tidak menolak. Macam itulah. Kan? Jadi Allah Ta'ala akan tanya. Pertama, nikmat. Kedua, Allah Ta'ala akan tanya amanah. Amanah sebagai Tuan ASP tanya. Amanah sebagai pengurus Felda tanya. Amanah sebagai ketua lorong tanya. Ketua blok tanya. Amanah sebagai ketua keluarga pun tanya. Ni sahabat-sahabat yang international ni faham tak saya cakap? Faham Saya first time ni ceramah international. Ya. Saya sikit-sikit bolehlah cakap kiabat hai. Syukran. Matlab hai. Itulah. Jadi makna kata Allah Ta'ala akan tanya amanah kita. Jangan main-main. Tu sebabnya lagi banyak jawatan, lagi lambat, lagi banyak soalan tanya. Lagi banyak isteri, lagi banyak soalan tanya. Kan? Jangan minta-minta. Orang perempuan paling senang masuk syurga tau. Faham? Orang lelaki susah. Ni semua neraka ni. Termasuk yang bercakap ni. Bukan cakap depan. Iya, soalan banyak tanya. Anak perempuan kena tanya. Mak dia kena tanya. Tanggungjawab kat mak dia. Dekat mak saudara dia, kalau tak ada waris lain pun dia kena tanya.
Jangan main-main. Orang perempuan senang. Jaga, Nabi kata jaga solat, insya-Allah tak ada masalah. Jaga puasa, insya-Allah tak ada masalah. Jaga maruah diri, maruah suami, jaga. Taat perintah suami. Kalau jaga empat-empat ni kata Nabi, masuklah ke dalam syurga. Mengikut mana-mana pintu, mengikut pilihan hati kamu. Siap boleh pilih pintu. Kita mana boleh pilih pintu, dapat masuk untuk, betul tak? Tu sebab orang perempuan tak usah pening-pening kepala, setuju je, faham? Iya, dia nak pilih lantak dia. Yang penting kita masuk syurga. Betul tak? Betul tak orang perempuan? Nak ngangguk, nak ngeleng je kan? Berat tu, berat. Soalan merangkap betul. Lepas ni dia hantar mesej dekat pengurusi surau, jangan ajak dah penceramah ni, menghasut kita. Tak ada sebenarnya. Kadang-kadang yang seorang pun tak mampu nak lebih. Betul tak orang perempuan? Wih, kuat tu jawab tu. Aku saja cuba tadi tu. Allahu Akbar. Tu yang dekat apa? Kat Sarawak tanya, isteri berapa? Isteri saya seorang, ustaz. Yang gerak tu. Yang atas tu jangan tengok, yang seorang je ustaz, dia kata. Yang empat gitu, parti, teringin tapi tak terdaya. Dia kata, macam tu lah, dia kata kan. Kelakar betul. Macam tu lah, ya. Hidup kita ni macam tu, hidup sementara. Allah Ta'ala akan tanya, amanah kita, jangan main-main. Semua Allah Ta'ala akan tanya. Amanah sebagai pemegang, contoh jawatan bendahari surau, tanya, semua tanya. Tu sebab jangan minta-minta jawatan. Kita kesian tengok ni dekat-dekat nak sampai musim ni. Macam-macam mintanya, nak itu, nak ini, nak itu, nak itu. Tengoklah so. Berebut-rebut, bergaduh-gaduh, kan? Tak payah meniming kepala. Dan yang ketiga, Allah Ta'ala katanya tentang silaturahim. Tapi hari ini cerita tentang nikmat. Maka perkara yang dilihat sebagai satu yang wajib agar ibadah kita laksanakan itu menjadi lebih baik. Siapa menghayati Allah berarti dia bersyukur kepadanya, dan siapa bersyukur pada Allah pasti dia akan berusaha memperelokkan ibadahnya. Begitu juga siapa yang mensyukuri nikmat Allah, pasti Allah akan tambah nikmatnya. Allah berfirman dalam surah Ibrahim ayat yang ke-7, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kan? Kalau kamu bersyukur, aku akan lipat gandakan nikmat kamu. Tetapi andainya kamu kufur, kamu tidak bersyukur, azabku amatlah pedih. Beza manusia dengan Allah Ta'ala, beza. Kita dengan manusia, kita boleh cakap, kau tolong aku bagi. Kau tak tolong aku tak bagi. Itu kita manusia. Tapi Allah lain. Allah beritahu kita, kalau kamu bersyukur, aku lipat gandakan lagi. Berganda-ganda. Tak sebut berapa kali, berlipat kali ganda. Tapi kalau kamu kufur, kamu tidak syukur, azab pula Allah Ta'ala bagi. Nampak? Itu sebab kita kena ingat Allah sentiasa. Liman kana arjullaha wal yaumil akhir wa zakarullaha katsira. Siapa nakkan rahmat Allah, nakkan hari akhirat, maka ingatlah Allah banyak-banyak. Tu yang malam ni kita datang ramai-ramai, semuanya kerana Allah. Lupa kadang-kadang niat kerana Allah. Cuba tengok korban baru ni, berapa ekor korban sini? 10 ekor. Dan betul tak? Kalau salah betulkanlah. Kalau tak silap saya lah, kebiasaannya kalau 10 ekor tu, senarai nama berulang memang ada tiap-tiap tahun. Nama berulang kan, orang yang sama. Ada orang yang sama akan masuk setiap tahun. Kalau dah biasa bagi seekor, dia akan bagi kat seekor lagi. Sebab dia tahu kelazatannya bersedekah. Keluar tu tanda syukur dia kepada Allah. Betul? Dia kadang nama akal keluarga, tak apalah bagilah seekor. Tahun lepas bagi seekor. JK surau tanya lagi, tahun lepas bagi seekor, tahun ni nak jadi nak bagi. Bagi, dia kata. Tahun ni 2 ekor, tambah pula 2 ekor. Seekor kebau, seekor lembu, macam tu. Kita kadang tak nak korban, tak mampulah ustaz. Astro full package. Boleh bayar? Handphone jajak tukar, sport rim jajak tukar. Boleh? Apa masalah satu bahagian tak boleh masuk? Kan? Itu soalan dia. Masuk tu kan. Saya itu siap masuk kebau seekor dekat Limbang. Limbang kebau murah daripada lembu. Kebau 5,500 di Limbang. Saya ambil, saya pun ambil lah. Saya sumbang kat satu sekolah tu, bagilah. Ya. So, Allah Ta'ala akan lipat gandakan. Allah Ta'ala suruh kita syukur. Ingat Allah banyak-banyak.
Malam ni yang datang bukan semua yang datang niatkan Allah, bukan semua. Ada tu datang selfie. Ada tu datang, aku nak tengoklah muka dia. Nampak tengok dia lah. Ada orang tu datang, ada makan tak? Ada orang datang, tu yang fikir. Itu fikirnya. Ada tak? Ada. Ada kan? Ada. Dah siap dah makanannya? Kalau dah siap, makruh ceramah lama-lama. Macam tu. Kan, jangan ceramah lama-lama. Kan? Kan? Tapi insyaAllah. Tu sebab kata, lupa dia niatkan Allah. Lupa. Rugi kita. Kadang kahwin pun lupa niatkan Allah. Kahwin. Imam tanya, kenapa kamu nak kahwin? Mak bising. Masa bila mak tak bising? Memang mak ni kerjanya bising. Bila kau nak kahwin? Bila kau nak kahwin? Bila dah kahwin ni, bila nak beranak? Bila dah beranak, anak perempuan je. Bila dapat anak lelaki? Dapat anak lelaki, beranak je kerja kau. Salah pula beranak. Yang seorang tu kenapa nak kahwin? Umur banyak dah, mam. Bila lagi nak kahwin? Sebab umur. Bila nak kahwin? Bila kau nak kahwin? Kenapa kau nak kahwin? Kawan-kawan habis kahwin, tinggal saya je belum. Seorang tu, kenapa nak kahwin? Saya geram tengok budak perempuan tu, lagi teruk. Susah nak jumpa orang. Kenapa nak kahwin? InsyaAllah, mam, saya nak kahwinnya kerana Allah. Susah nak jumpa. Biasanya lelaki yang jawab kahwin kerana Allah ni, biasanya lelaki yang dah kahwin. Biasa macam tu lah. Itu je jawapan yang dia ada. Dia tak ada jawapan lain. Sampai hati abang buat saya macam ni. Kenapa? Kenapa? Kerana Allah. Boleh masukkan dalam babak perempuan itu. Part 2. Macam tu lah kan. Ya. Lillahi ta'ala. Rugilah kita kalau kita lupa niat kerana Allah. Sebab itulah Allah memerintahkan seseorang itu untuk bersyukur. Asas dasar syukur itulah Allah berjanji untuk menambah kebaikan baginya. Kenapa Allah janjikan azab? Kenapa? Sebab syukur itu sendiri, kata Imam Al-Ghazali, ada 4 perkara. Ada 4 ni baru dia dikatakan syukur. 1, disebut dengan lisan dia Alhamdulillah, disebut Alhamdulillah, Subhanallah, Walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Macam Imam bawa tadilah kan, tahu ya, Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Tapau sekali ya, semua sekali. Kira tu lisan. 1. Kedua, hati memperakui siapa yang bagi nikmat. Siapa bagi nikmat? Allah bagi. Ketiga, tindak tanduk dan perbuatan melambangkan kita syukur pada Allah. Contohnya apa? Apa Allah suruh buat, kita buat. Apa Allah Ta'ala larang tak bagi kita buat, jangan kita buat. Itu sebab dapat azab. So semayang tak semayang, jantan tak semayang, period tak berhenti. Surau macam ni punya cantik, tak ada alasan tak semayang. Kan? Iya. Dunia ni bukan tempat tinggal, tapi dunia tempat meninggal. Saya ulang balik, dunia bukan tempat tinggal, tapi dunia tempat meninggal. Cuba tanya sahabat-sahabat kita yang international ni, yang datang dari luar negara ni, cuba tanya. Dia makan sikit sebab dia tahu ni bukan tempat tinggal dia. Kan? Dia dah cukup duit, dia hantar balik kampung. Hantar balik kampung duit. Makan sikit saja, hantar balik kampung. Sebab dia tahu ni bukan tempat tinggal. Dia pakai baju buruk pun dia tak kisah. Tapi bila dia dah cukup 5, 6 tahun, 10 tahun, dah puas kerja, dia balik kampung, tengok rumah dah besar, kereta besar, bini pun dah besar. Betul. Sebab dia tak nak menanam saham di sini, dia tanam saham di dekat kampung halaman dia. Betul. Dunia ni bukan tempat tinggal sementara. Sesungguhnya dunia ini kesenangan yang memperdayakan. Dan yang keempat, memelihara nikmat supaya tidak rosak. Allah bagi nikmat, jaga elok. Allah bagi nikmat kerja, kerja betul-betul. Salah satu pada kerja betul-betul, jangan lupa perintah Allah. Jaga solat. As-salatu imaduddin.
Solat tiang agama, jaga solat, insya-Allah rumah tangga pun terjaga. Anak-anak pun jadi baik. Tengok anak-anak datang surau, tengok anak-anak dah lah datang surau, duduk depan pula tu. Kau dah jam berapa, dik? Dah jam 4, tengok. Dah lah duduk depan, record pula tu. Bagus betul. Kau record pada tadi tu. Data kau banyak ke? Cukup ke? Cukup. Cukup. Cukup tak? Cukup. Dah top up dah. Ada berapa dalam? Siapa nama? Syahmi. Siapa? Fahmi. Zami. Oh, dah jam apa? Dah jam 4 kecil je. Kau biar betul. Betul lah, comel. Okay. Zami bagus. Mana ayah? Ayah belakang. Mana ayah ni? Zami ni. Mana? Tak mengaku anak pula dah. Oh, ada. Oh, ayah hanya situ. Maknya mana? Oh, situ. Allahu Akbar. Sejuk hati maknya. Kan? Ya. Allahu Akbar. Bagus tadi. Dah habis rakam dah. Ke dah habis data? Baru cakap dah tak rakam dah. Macam mana? Kan? Jadi makna kata kita macam tadi memelihara nikmat supaya tidak rosak. Pelihara nikmat. Jadi salah satu cara kita syukur, kita keluarkan sumbangan. Macam tadi kan, korban kan, saya kata masuk bahagian. Kita nampak orang susah, kita tolong. Tanam saham akhirat banyak-banyak. Contohnya macam surau ni. Kan, dah tak kita settle, saya baca tu tengok Masjid Al-Hijrah. Rupanya tu hasrat nak jadi masjid. Tapi nak kena bagi cantik lah, baru betul masjid. Tengok aircon. Tengok steady tak steady. Aircon apa tu? Bukan kaleng-kaleng tu, bukan biasa-biasa. Pioneer apa? Apa dah? Daikin. Nampak tu? Orang lain semua leper, dia panjang. Tengok, dah lah buka aircon, pintu buka. Ini sejuk sampai ke jalan ni. Patut menggigil orang kat luar tu. Aduh, steady, betul lah, steady. Kan? Itulah saya cakap. Saya kata, jadi maka dengan inilah, maka saya aku rasa macam wakil rakyat pula. Maka dengan ini, dengan lafaz yang mulia, Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan ini melancarkan tabung masjid, yang mana surau kompleks Krau ini memerlukan bantuan tuan-tuan dan perempuan sekalian, terutama sahabat-sahabat kita yang international ni. Bagi banyak-banyak. Jangan hantar kampung. Minggu ni tak payah hantar kampung, sini saja anda. Okay? InsyaAllah. Bagi mati besok syurga. Janganlah mati dulu, balik kampung dulu. Iaitu memerlukan bantuan untuk naik taraf fasiliti surau ini yang telah lama dan uzur. Pihak surau memerlukan kos sebanyak RM500,000 untuk membina tandas yang baru, pembinaan bilik pengurusan jenazah. Lah, kau kerja kau ke ni, Zamir? Oh, la ilallah, baru tahu. Pandai dia. Jalan nak pergi. Tu pembinaan pengurusan bilik pengurusan jenazah, menukar bumbung lama yang uzur. Maka dengan ini menyeru tuan puan sama-sama. Ni Zamir sini. Yang tuan puan sama membantu surau dengan wakaf infak daripada tuan. Maka dengan ini saya melancarkan tabung kutipan untuk surau kompleks Krau ini. Masuk. Yang pertama, masuk tuan-tuan, nak masuk. Kalau tak ada duit tak apa, jam tangan gelang mau masuk dalam ni. Faham tu jangan masuk. Geran tanah apa semua masuk lah, paling betul. Macam tu insya-Allah. Malam ni je kita target 100,000 malam ni. Okey, bagi siapa lagi nak bagi? Tu okey, jalan round. Siapa yang nak bagi tu angkat tangan, jadi tabung akan sampai. Kawan-kawan akan sampai. Siapa lagi nak bagi? Okey. Alhamdulillah, ni saya doakan malam ni, ya Allah Akbar, mudah-mudahan. Nanti kalau bolehkan kira, kita umum siap-siap malam ni dapat berapa, boleh? Sebelum habis kan kira, cubalah kira lah, tengok berapa dapat malam ni.
Selagi tak cukup, jangan bagi dia orang balik. Kan, mudah-mudahan. Aircon ada berapa? 1, 2, 3, 4, 6. Okey lah. Aircon okey kot rasanya. Cuma ni lah yang bumbung. Kena tukar lah ni. Ke nak besarkan lagi? Banyaknya. Oh, tandas laki tak siap tu lah tadi. Kesian. Siapa? Kita punya ni siapa? Apa? Cik usaha. Cik Adi. Dia bawa saya, jom kita ambil air semayang dekat belakang. Saya hulur, kepala pipe bermutar pun tak ada. Kesian betul, pusing balik aku ambil pakai gayung ni. Confident dia buat aku kat belakang tu tadi. Kesian betul. Betul lah. Tak, asalnya ada kot. Tiba-tiba dah tak ada tadi. Dia buat magic pula kan. Macam tu lah kan. Allahu Akbar. Tak apalah. Ya? Dah, kat mana dah tabung tu? Kat luar tu. Yang paling banyak duit kat luar. Sebab dia orang memang daripada tadi kira nak bagi berapa banyak tadi. Yang kat luar tu bagi. Tu. Gelang jam pun tak apa. Tak pun handphone tu bagi. Tahulah kita formatkan jual kat kedai. Besok dapat berapa. Ya? Bagi. Kalau 3310 tu tak payah bagilah. Yang apalah. Yang Android tu bagi. Bagi. InsyaAllah malam ni jangan risau. Siapa bagi malam ni percaya cakap saya. InsyaAllah bangun pagi esok berita baik banyak betul dia dapat pagi esok. Tengok. Tak dapat bagi RM1 bagi RM10. Yang tu je. Tak dapat bagi RM10 bagi RM50. Dapat bagi RM50 bagi RM100 insyaAllah. InsyaAllah malam ni saya dapat rasa. Oh malam ni kita boleh tukar bumbung dah ni malam ni. InsyaAllah. Ya. Jadi bila kita bersyukur, salah satunya kita perbuatan, tindak tanduk tadi, kita menyumbang contoh, itu pun lambang kesyukuran kita. Sebab itulah Allah memerintahkan kita untuk bersyukur, sebab bersyukur itu akan menambahkan kebaikan. Dan Nabi SAW menunjukkan faktor yang sangat kuat supaya seseorang itu mensyukuri nikmat Allah adalah setiap hamba hendaklah memerhatikan orang yang lebih rendah kepada. Kenapa manusia tak bersyukur? Antara sebabnya, kenapa? Pertama, sibuk tengok apa yang orang ada sampai terlupa apa yang dia ada. Kedua, selalu sangat tengok orang yang lebih daripada dia sampai terlupa tengok orang yang lagi susah daripada dia. Dan yang ketiga, gemar mempertikaikan apa yang Tuhan belum bagi pada dia. Maksudnya apa? Dia dah ada 5 benda dia nak, Allah dah bagi 3 dah. Dia bising 2 yang dia tak dapat. Sedangkan mungkin ada sebab Tuhan tak bagi dia yang 2 tu. Contoh, dia nak sangat kahwin dengan jananik. Tiba-tiba jananik kahwin dengan orang lain. Kecewa dia. Agak-agak lah kan. Contoh kan. Move on. Kadang-kadang Allah dah tentukan jodoh yang lebih baik untuk kita. Macam tu lah. Ayat ni macam tu ya. Kadang-kadang kita nak sangat pakai kereta besar contoh kan, tapi mungkin Tuhan tak nak kita bagi benda kereta besar tu. Sebab apa? Mungkin memudaratkan kita, mungkin maintenance tak boleh nak jaga, mungkin Allah bagi yang terbaik untuk kita. Contoh nampak tak? Nak buat rumah besar-besar bukannya orang makin ramai. Rumah makin besar, orang makin tak ada. Betul tak? Anak seorang-seorang masuk asrama, anak seorang-seorang pergi sama belajar ke universiti. Bukannya makin lama makin ramai orang dalam rumah. Itu hakikat. Berjalan satu dunia, jiran sebelah rumah pun tak kenal. Perubatan semakin canggih, penyakit semakin banyak. Pendapatan semakin tinggi, ketenteraman jiwa makin tak ada. Air minuman semakin banyak jenis, air bersih semakin kurang. Pendapatan semakin tinggi, kawalan emosi semakin menurun. Manusia semakin ramai, kemanusiaan semakin kurang. Pakai jam tangan mahal tapi makin tak tepat waktu. Kawan di media sosial ramai, teman sejati makin tak ada. Tanyalah orang-orang lama. Orang dulu-dulu berkawan tak macam budak-budak sekarang. Ya Tuan Zul kan? Tuan Zul. Orang dulu berkawan lain. Aku ni bukan kawan kau, kau susah kau tak cakap dengan aku, kenapa? Aku ni kawan kau. Macam tu. Kau setakat kau nak pakai duit, dunia semua tu kau cakap dengan aku, berapa kau nak pakai?
Berapa? 2,000. 2,000. Ambil 100. Nampak cara dia. Tapi mana dia datang, walaupun dia hulur 100, kawan macam tu. Teman di media sosial semakin ramai, tapi teman sejati makin tak ada. Teknologi maklumat semakin canggih, fitnah dan aib semakin tersebar. Itu sebab hari ni terlampau banyak maklumat sampai tak tahu nak dengar apa. Naik menyampah kadang-kadang, kan? Maklumat. Nampak artis bercerai, kita pula yang lebih-lebih. Artis tu bergaduh, kita pula lebih bagi komen. Kenalnya tidak, apa tidak. Cara bercakap macamlah kita hari-hari duduk dengan orang tu. Sudahlah kau, ceraikan je lah bini kau. Kau ni kenapa kau buat macam ni? La ilaha illallah. Kita tak tahu masalah orang. Jangan, kan? Mana rumah tangga tak ada masalah? Saya cakap semua ada masalah, tapi cara kita menghadapi masalah. Sabar tuan-tuan. Hidup dalam dunia ni ada 5 perkara ni insya-Allah selamat. Pertama, sabar je. Orang cakap lah apa pun, sabar. Yang kedua, syukur. Allah bagi suami yang baik, gitu. Orang bagi isteri yang sabar. Allah bagi isteri yang sabar, boleh tahan dengan suami dia, sabar. Yang ketiga, percaya pada hikmah. Adalah kebaikannya ni, tentu ada kebaikan. Macam tuan ASP kita lah, kan? Sabar, tiba-tiba dah jadi ASP, kan? Dulu polis biasa je, naik sikit. Betul, kena sabar. Kalau yang tak sabar tu sebenarnya bukan tak naik, kena buang terus pun ada. Betul, kan? Sabar. Adalah hikmahnya ni Allah bagi macam tu. Adalah hikmah Allah bagi macam ni. Macam ni lah sahabat-sahabat kita ni, berpisah dengan isteri. Kadang isteri tak bawa, tinggal kat sana, kan? Ada rasa nak cari isteri lain tak sini? Tak ada. Oh, bagus. Saja dia tanya. Manalah tahu ada cawangan pula. Saya bukan bagi idea, contoh, kan? Sabar, percaya pada hikmah. Seterusnya apa? Redha. Ada je ujian datang, kan? Ada ujian datang. Mana boleh hidup tak ada ujian, kan? Umuman, kan? Ada je ujian. Bak kata orang, cantik dipandang bulan mengambang torang diawan. Kalau dah hidup namanya orang, takkan lari daripada ujian dan dugaan. Tentu ada ujian. Tapi bila ada ujian, apa kita nak buat? Sabar, berserah diri pada Allah, percaya pada hikmah. Tanam tabu di tepi rumah, cabut ubi sampai ke akar. Kalau hidup percaya pada hikmah, selaut garam terasa tawar. Tu dia, sabar. Ya tuan-tuan, kalau kita fikirkan kesusahan yang kita hadapi, memang tak sanggup. Tapi boleh ingat balik Allah Ta'ala dah sebut, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tak akan timpakan sesuatu melainkan sesuai dengan kemampuan kita. Maka bertahanlah. Adalah benda Allah nak bagi kat kita. Dan yang kelima, ikhlas. Bila ikhlas, Allah akan bagi ganti. Ikhlas, Allah akan bagi ganjaran yang sewajarnya untuk kita. Allah akan bagi, percaya cakap saya. 5, sabar, syukur, hikmah, redha, ikhlas. InsyaAllah selamat dunia akhirat, kan? Ramai manusia berharap mereka boleh menghampiri kepada apa yang dinikmatinya, seperti kesihatan, harta, rezeki, tubuh badan dan akhlak. Kemudian dia banyak memuji nikmat Allah yang menggunakan nikmat kepadanya. Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, apabila seseorang melihat orang yang terkena musibah, maka dia mengucapkan alhamdulillahillazi afani mimma btalaka bihi wa faddalani ala kasirin mimman khalaqa tafdila. Yang bermaksud segala puji bagi Allah yang menyelamatkan aku daripada musibah yang Allah timpakan kepadamu, dan Allah memberikan kelebihan kepadaku melebihi makhluk-makhluk yang lain, maka musibah itu tidak terkena kepadanya. Hadis riwayat Muslim. Nampak orang lain kena musibah, ya Allah syukur aku tak kena macam tu, malahan Allah bagi kedudukan aku lebih baik daripada orang lain. Itu kan. Kalau dia melihat orang yang kurang harta, dia bersyukur dengan kelapangan rezekinya. Iya.
Alhamdulillah. Kan? Isteri puji suami. Makasihlah abang belanja. Masihlah abang sponsor. Makasihlah. Atau perempuan macam tu lah. Murah rezeki. Macam tu. Iya. Cakap macam tu. Jadi suami bila bagi, abang mudah-mudahan murah rezeki abang. Ni dia sound lah. Yang abang keluar duit ni pahal. Yang baik sangat tiba-tiba ni kenapa? Oh, dia sound pula suami ni. Galak kan? Jangan risau ada rezeki. Habislah duit ni. Kita macam mana? Jangan risau ada rezeki. Kan? Orang lelaki nak murah rezeki paling nombor satu, bagi duit kat isteri. Bagi nafkah. Orang lelaki wajib bagi nafkah pada isterinya walaupun isterinya bekerja. Orang perempuan siap rekod tu. Balik kan kena bawa point. Sebenarnya orang lelaki kena faham, orang perempuan ni sebenarnya tanggungjawab orang perempuan ni dua je. Tanggungjawab orang perempuan ni dua je. Melayan suami, melahirkan anak. That's all. Itu sahaja. Kemas rumah, basuh pinggan mangkuk, cuci, siapkan anak, semua kerja suami. Macam balik kan orang perempuan tanya, bang, abang ingat tak ceramah Samsul Debat tadi yang pasal tanggungjawab perempuan dengan lelaki, dengan suami tadi? Macam mana bang? Abang ingat tak? Abang tak perasan dengan time tu abang terlelap tu, jadi abang tak ingat sangat kan? Cuma orang perempuan baik hati, Allah bagi dia kekuatan, dia menanggung tugas suami itu tadi. Dia tolong jaga anak, dia tolong jaga anak, dia tolong besarkan anak, tolong masak, tolong siapkan. Maka orang lelaki kena hargai. Itu ya. Jangan sekali-kali kita cakap itu kerja kau orang perempuan, kau buatlah. Tu ayat lelaki, jangan cakap macam tu. Patutnya kan, terima kasihlah isteri abang, masak, buat air, layan abang lagi. Allah, tak terbuat abang macam tu. Cakap saya kena lakonkan, baru faham, baru dia boleh menikmati dan mengamati watak tu. Macam tu. Kalau dia tengok orang terlantar di hospital, Allah kesiannya, mujurlah Allah bagi aku sihat. Macam orang naik kapal terbang, naik flight, ada orang boleh cakap kecil kapal terbang ni, lebih-lebih pula. Syukurlah naik kapal terbang 1 jam dah sampai Kota Baru. Orang tu naik bas daripada Seremban 8-9 jam baru sampai Kota Baru. Mabuk-mabuk tak sampai-sampai ni. Terantuk-rantuk ke bila kat dinding bas, belum. Orang naik bas syukur sebab boleh tidur. Dia tinjau dekat tingkap, nampak orang naik kereta, tak boleh tidur, sian. Terutama yang bawa kereta, yang duduk sebelah. Macam tu mendongak tidur je. Bukan cakap orang, termasuk yang bercakap ni. Orang yang naik kereta syukur sebab dapat berteduh daripada hujan dan panas. Orang tu naik motosikal. Orang naik motosikal, syukurlah naik motosikal sebab laju. Orang tu naik basikal. Orang naik basikal, syukurlah teruk-teruk orang naik basikal, belum pernah lagi roblok polis tahan dia. Berhenti. Mana lesen basikal? Tak ada. Dia siap main loceng ni, kering tu tak nak tahan. Kau jalan. Orang naik basikal syukur masih boleh. Orang tu jalan kaki. Orang jalan kaki syukur sebab masih boleh berjalan. Orang tu dah terbaring. Orang yang dah terbaring, syukur aku terbaring sebab aku masih hidup. Orang tu dah mati. Orang yang dah mati, syukur tak ada, dah habis. Alhamdulillah dah mati kan, tak ada lagi membong, tak ada. Syukurlah, jangan terpedaya dengan muda sebab mati tak syarat tua. Jangan terpedaya dengan sihat sebab mati tak syarat sakit. Nampak suami gagah
nampak suami handsome, banyak duit, malam tu mati tercakik sudu. Makan, abang kak tak peranjat, mati. Sudu terandak dalam tu. Allahu Akbar. Mana nak? Tengah berhibur mati. Pergi pusat karaoke menyanyi, tengah pegang dia mikrofon. Betapa lah pahal. Tengah pegang mikrofon mati. Usung jenazah bawa pegang mikrofon ni. Tak mau lepas. Allah, sebulan tak habis cerita. Mana nak? Mati tengah karaoke ke mati tengah sujud? Mana nak? Tengah sujud. Tapi jangan imam. Kalau imam lah mati tengah sujud, huru-hara makmum. Allahu Akbar. Mati imam. Apa jadi dengan makmum belakang? Allah, lamanya pula sujud imam ni. Sakit tengkuk orang ni. Yang seorang tu siap tinjau. Belum lagi weh. Yang seorang tu dah tak tahan. Dia cakap dengan orang sebelah, Weh, apa? Lama sujud. Yang kawan dia kata, weh, dalam semayang tak boleh cakap. Orang sebelah tu kata, nasib baik aku tak cakap. Weh, dah batal semayang kita ni weh, dia kata. Sudahnya usik imam, rebah imam meninggal tengah sujud. Oi, sebulan tak habis cerita. Bini, saya reda suami saya meninggal tengah sujud. Tak tahulah mana nak cari ganti. Mana cari ganti? Oh, contohlah kan, tak tahulah. Tapi tak adalah, orang perempuan ni dia setia, kan? Susah nak cari ganti orang perempuan ni. Ya? Itulah dia. Tengok orang sakit, dia syukur. Kan, dia masih sihat. Melihat orang yang dihukum penjara bertahun-tahun, syukurlah. Kan, dia masih lagi mendapat nikmat bebas. Nampaknya saudara-saudara kita datang daripada luar negara. Daripada mana? Bangladesh. Tinggalkan berjuta-juta batu jauhnya. Tapi kita masih berpeluang mendakap isteri kita. Kau peluk siapa tidur? Peluk kawan lah. Betul. Berapa tahun dah tinggal isteri? 6 tahun. Ada anak? Berapa orang? 1 orang. Bila mau balik? Tak pasti. Kau macam tak nak balik, mahal. Wah, kacau ni. Dia bayangkan nak tak peluk siapa? Cakap, itulah, kita ada rezeki, isteri ada, boleh peluk. Hargailah. Kan? Sekarang ni dalam Malaysia ni, satu pasangan bercerai setiap 13 minit. Dah 3 pasangan. Jaga. Orang perempuan jangan suka-suka minta cerai, jangan. Perempuan. Bidu ni baksin. Barang siapa yang minta cerai dengan sengaja, tak ada masalah pun, bukan atas alasan yang syar'i. Hukumnya diharamkan bau syurga. Bau pun tak boleh. Kalau boleh bertahan, biasalah rumah tangga kan, tentulah ada ujian dan dugaan kan. Sedangkan lidah lagi ya ke? Kadang-kadang lah kan, kadang tergigit juga, lidah sendiri sakit. Ni kan pula suami isteri. Cubalah faham. Bersyukurlah kalau Allah bagi peluang hidup dengan isteri kita tu, hiduplah seadanya. Manfaatlah kehidupan dengan isteri kita tu. Bukan senang kan? Bukan senang. Suami kita tak apa, walaupun suami kita tidak setampan Aaron Aziz dan Fatah Amin, walaupun isteri kita tidak secantik Nilofa Fazura dan Maya Karim, syukurlah bila tutup lampu sama. Katanya Puris tu, bila tutup lampu menyala ke muka Nilofa. Tak ada dah, sama kalau kan. Itulah dia syukur. Jangan.
Dulu rekod dalam Malaysia ni, pasangan bercerai 24 jam. Hari ni kahwin, besok cerai. Nak azan dulu ke? Tak payah. Jalannya? Jalan saya balik kan? Tak ada jalan dulu. Tak. Pasangan bercerai paling rekod Malaysia dulu di Terengganu. Bukan orang Terengganu yang tu, tapi ada satu pasangan di Terengganu. Hari ni kahwin, besok tu cerai. Yang terbaru, baru viral baru ni, dalam majlis yang sama. Mas kahwin dia RM22,222.22. Dia dah nikah, dah apa elok. Lepas tu baru nak baca taklik dia tu, tiba-tiba terdengar keluarga perempuan, hantaran tak cukup RM1,000, hantaran tak cukup RM1,000, menjerit. Dia ceraikan depan semua orang. Dia ceraikan isteri dia dengan talak 3. Pecah rekod. Kadang itulah, tengok balik basic kenapa dia kahwin kan? Begitu juga kalau kita tengok orang yang hidupnya tidak berpegang pada agama, bersyukurlah bahwa nikmat taufik dan hidayah yang Allah berikan buat diri kita. Kalau nampak orang ditimpa musibah, hendaklah kita melihat orang lain yang ditimpa musibah lebih besar daripadanya, maka tentulah dia akan merasa bersyukur. Ya Allah, aku ni kematian anak, contohnya lah, tengok ada orang tu langsung tak ada anak pula dah. Orang kita kena faham, ada orang rezeki dia kahwin, cepat dia kahwin. Ada orang lambat kahwin sebab Allah nak bagi jodoh yang terbaik. Ada orang tu langsung tak kahwin sebab bagi peluang berbakti pada kedua ibu bapa dia. Ada orang tu jambatan dia pendek, cepat kahwin. Dah lah pendek, banyak kali pula tu. Contoh, itu pun rezeki Allah bagi. Ya? Antara doa yang diajar Rasulullah SAW, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik, bermaksud ya Allah, bantulah aku untuk mengingatimu, bersyukur kepadamu dan melakukan ibadah kepadamu dengan baik. Jadi bagaimanakah kita nak bersyukur? Bersyukur dari Allah, kerana Allah, untuk Allah, iaitu selalu mengingati Allah dalam hati nurani. Satu. Kedua, menjauhi segala penyakit hati. Buang perasaan tamak. Ingat, jangan tamak kongsi tak apa. Faham? Faham tak orang perempuan? Tak faham. Dia ada beza faham dengan setuju. Sertanya faham tak? Faham. Setuju tak? Tak. Sangka buruk aja kat surau ni. Maksud saya tu kongsi benda-benda baik, dapat maklumat, share, macam makanan rasa tak habis, kongsi tu kat gerai-gerai kat luar tu, karang beli, lepas tu share dengan kawan. Betul. Orang tu berharap kita balik nanti, jangan turun balik tau, singgah dekat gerai-gerai dia orang ni, ya, singgah bantu sian orang. Daripada pukul 5-6 tadi dia dah mula berniaga dah. Ni memang pasar malam ke apa? Bukan memang buka untuk majlis ni. Terima kasih lah. Tersentuh hati saya. Samsul Debat nak ceramah, penuh gerai. Bagus betul. Boleh selalu panggil ni. Gerai tu berniaga apa tadi? Macam sedapnya. Macam-macam. Dengar tadi gam pula, gam nak jual. Risau pula ni depan Tuan SP cakap ni, ya main. Jauhi penyakit hati, buang tamak. Kedua, buang sombong. Jangan sombong. Nak sombong dengan apa? Tak ke mana pun kita, betul? Iya. Betul, jangan sombong. Sampai masanya kita akan hilang dengan apa yang kita sombongkan. Sombong ni perangai siapa? Syaitan. Takkan kita nak buat perangai syaitan. Yang ketiga, jangan dengki pun jangan. Dengki bahasa Melayu, bahasa Arabnya hasad. Punya teruk di Malaysia ni, dua-dua pakai. Hasad, dengki. Ya, jangan dengki dengan orang. Kemudian apa? Ucapkanlah kalimah-kalimah pujian kepada Allah. Lidah kita sebut Subhanallah, 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 Subhanallah. Maha suci Allah. Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Puji Allah Ta'ala. Kan, puji Allah. Kan.
Ya. Mudah-mudahan. Begitu juga seterusnya, mempertingkatkan ketakwaan kita, jaga solat, melaksanakan zakat fitrah, baca Quran, puasa bulan Ramadan, menjauhi perkara-perkara yang berbau maksiat. Kemudian berbakti kepada orang-orang yang memerlukan, termasuklah sumbangan malam ni diperlukan untuk bantu, untuk memperbaiki lagi, menambah baik rumah Allah ini, menambahkan keselesaan, biar dia jadi tempat yang selesa untuk kita beribadah. Dan Allah SWT berfirman, dan terhadap nikmat Tuhanmu hendaklah engkau nyatakan dengan bersyukur. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith, nikmat Tuhanmu hendaklah kamu sebut. Kemudian mengadakan majlis-majlis seperti ini, majlis ilmu, kemudian mengadakan majlis kesyukuran, buat macam kita buat malam ni kan, pahala satu majlis ilmu kan, macam mana yang dibacakan di awal tadi, barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu, maka Allah akan menganugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Amin. Jangan lupa. Kemudian jangan selalu melihat ke atas, tapi tengoklah yang di bawah. Kerana dengan melihat yang di bawah, kamu lebih bersyukur dengan apa yang kamu ada. Sentiasa tersenyum. Kata Nabi, senyum manismu di hadapan saudaramu adalah sedekah. Hadis riwayat At-Tirmizi. Senyum. Sebab orang perempuan nampak suami balik, sambut dengan senyum, bukan sambut dengan muka ketat. Balik dah rimau ni. Suami balik tu depa tangan, abang. Kalau tak biasa, suami barangkali keluar dari rumah, aku salah rumah kan, biasakan. Peluk, mana dapat ya, macam tu dapatnya. Sebab isteri ni badannya dah kus banget kan, suami pun lebih tahan kan, lebih kurang kan. Tak apa, tu tandanya cukup makan. Cukup makan. Senyum, abang berbalik, janganlah tanya soalan macam itu. Suami balik seronok tengok abang balik macam tu. Berbalik kawan tu memang baru sampai rumah, berbalik ke tak, baru nak pergi buta. Kena apa ni tanya macam tu. Seronok tengok abang balik. Tengok muka abang pun tahu mesti abang lapar kan. Suami pun jawab, tadi abang memang lapar, tapi tengok muka isteri abang ni hilang lapar. Abang macam tak tahu saya tak masak ini. Kau tak masak? Kau tak peranjat kawan tak masak lah. Iya, sebenarnya isteri ni air tangan dia masak sedap, walaupun hanya mi segera. Kan? Iya, mi segera kalau masak dengan ikhlas sedap. Apatah lagi kalau masak patin ikhlas. Bagi tetamu yang datang jauh kan, datang ke Kerau. Ya Allah, bahagianya patin goreng tu, bawang lebih. Ni contoh, tahu kan, contoh saja yang bagi huru-hara JK ni. Macam mana kita nak raba ni last minute ni, tak adalah, saya tak kisah pun saja. Tengok ni nampak air, inilah cawan gelas paling besar saya pernah dapat. Gelas paling besar, tapi dia bagi dengan penuh beradab, siap dengan alas. Nampak, ini baru betul. Walaupun pasangan dia tak kena, tapi okey lah. Kau macam tak prepare nak nyambut aku ni, tentu kan tak apa. Bismillahirrahmanirrahim. Lain macam sedap dia. Lain kali kalau datang jauh tu, kurang-kurang kopi OIS. Tak adalah, saja je. Jangan saja. Sikit ni. Sedekah. Senyum pun sedekah. Tapi nampak budak, siapa nama Zamir tadi bawa karung, jangan kita senyum je. Iyalah, Izamir. Dia lah betul karung.
Dia kata bukan Zam-Zam ni, aku ulang 2 kali. Yalah. Ya. Kemudian berkongsi ilmu yang kita miliki. Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Kita kongsikan ilmu kita dengan orang lain. Kemudian memelihara nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, ada seseorang yang bertanya pada Rasulullah SAW, bagaimana dengan orang yang suka memakai baju dan kasut sandal yang bagus, sandal? Maka baginda menjawab, sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Hadis riwayat Muslim. Maknanya memakai pakaian-pakaian yang baik-baik, kan? Maknanya memelihara nikmat Allah tu dengan cara kita jaga penampilan kita tu, pakai wangi-wangian itu juga adalah bukan salah satu cara kita bersyukur kepada Allah. Maka tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dari Allah kepada Allah, untuk Allah, kita niatkanlah kepada Allah, maka bersama-samalah kita syukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Hidup di dunia ini sementara, apatah lagi yang ada di dalam dunia ini. Burung nuri, burung tekuku bermain-main dekat sumur. Hidup kita wajib bersyukur, barulah hidup tenang dan makmur. Hujan turun membawa poti, habis basah kain kek jomo. Nikmat hidup selalu hadir hanya bagi mereka yang syukur. Biji padi sedia ditabur, biarlah tumbuh ke petak sawah. Kepada Allah kita bersyukur dengan meningkat iman dan takwa. Apa raman buah kepayo, pohonnya satu tidak tangkai. Apa tanda orang gembira, selalu bersyukur dengan seadoi. Membaca kitab sehingga tamat, berjalan-jalan ke Gunung Kapur. Hidup kita penuh dengan nikmat, jangan pula menjadi kufur. Buat apa menggali sumur kalau orang sibuk dek tidur? Buat apa panjang umur kalau hidup tak tahu bersyukur? Belimbing besi, belimbing buluh, kalau dimakan rasanya nikmat. Jangan manusia, jangan mengeluh, banyakkan syukur segala nikmat. Durian kampung ke colah buluh, bila nak alih payah nak angkit. Manusia hidup pandai mengeluh, wahal sejuta nikmat melekat. Nikmat melekat, melekat tu melekat, ya? Duduk ke rumah dah mula lomeh, sampai tak tahu nak buat apa lagi. Dik tunggu dulu, sikit ni, sabar, ya? Duduk ke rumah dah mula lomeh, sampai tak tahu nak buat apa lagi. Walau anak Adam diberikan gunung omeh, dalam hati pasti nak gunung lain. Makan mangga mencicah asam, sampai bono lain tak dapat dimakan. Saudarlah kita wahai anak cucu Adam, nikmatnya mana lain nak kita dustakan. Ada samut menggunung mundur, samut yang mati termasuk lubang. Kalau hidup tidak bersyukur, sampai ke mati terasa kurang. Tidur lambik baru tersadar, sampai terlepeh makan sarapan. Jangan selalu merasa lapar, cuba bersyukur apa jua keadaan. Pergi ke pasar membeli korang yang soga hasil berkat, hasil tangkapan. Ada kalau merasa kurang, namun pada dasar kita dalam kenikmatan. Makan ikan merenang kepayo, rasa nikmat sampai mengelota. Pagi-pagi beri buka mata, bukankah itu nikmat yang besar? Ada burung mencatuk sabun, burung diberi nama terkukur. Manusia kufur banyak merungut, manusia beriman pasti banyak bersyukur. Kita malam tadi tidur terlena sampai terlupa nak minta panjang umur, tapi pagi tadi hidup lagi. Tak ada siapa pun yang kecewa pagi tadi hidup lagi. Kenapalah aku hidup lagi ni? Patut mati, tak ada pula macam. Tapi kita kadang-kadang lupa untuk bersyukur. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sama-sama kita manfaatkan. Jadi saya faham tenungan yang tajam tu, saya faham, ya. Makna suruh berhenti tu saya faham sangat. Kalau dah macam Nia tu kan, itu step awal nak tidur tu. Jadi sebelum dia terkorban, baik aku berhenti, ya. Kan dah bunyi tu, tu tanda suruh berhenti tu. Jadi insyaAllah di lain kesempatan kita jumpa lagi. Kalau tak ada apa aral melintang, katanya di Lipis tengah usahakan nak susun bulan 2, mungkin boleh selitkan. Kita cuba buat program 2 Syamsul Debat dan Syamsul Rau-Rau.
2 Samsung. InsyaAllah kita tengah usahakan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sepandai-pandai tupai melompat akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa.